Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamunya dan selama-lamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keizinannya dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab kita inilah, kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Jangan biarkan hatimu keras dan lalai. Waspadalah anda, kata Tuan kita, jangan bersifat keras hati dan bersikap kasar, kata Tuan kita. Berwaspadalah anda, jangan bersifat keras hati. Hati jangan keras. Dan bersikap kasar. Kasar ni, kasar perangai, kasar cakap. Cakap kasar tak boleh, perangai kasar tak boleh. Nah, sehingga apabila diberi nasihat, tidak akan memberi kesan apapun. Di antara hati keras, bila diberi nasihat, tak ada kesan apa-apa. Sedangkan agama ni ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama nasihat. Bila orang nasihat, terimalah. Cuma cara orang yang beri nasihat tu pula. Dah. Cara dia, boleh cara panggil seorang-seorang, nasihat seorang-seorang. Itu cara dia lagi. Itu cara dia. Tak boleh depan-depan ni nasihat. Oh ya, aku nak nasihat kamu ni. Tak boleh. Gitu. Tidak ada adab juga. Sebab kita kena jaga air muka orang yang kita nak nasihatkan itu. Mungkin dia ni jenis perasa, mungkin dia ni jenis cepat marah, mungkin dia jenis kasar hati, kasar yang payah nak terima lah. Maka kita buat cara lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang pada agama ni dengan cara hikmah. Hikmah ni pandai-pandailah dia, kita ada cara kita lah. Ada orang dia boleh dengan cara cakap, dengan cara pujuk, dengan cara rayu dan sebagainya. Itu kata Tuan kita. Hati tidak akan merasa hiba lagi. Payah pula dah. Mudah jenis payah nak menangis. Kita jangan jadi manusia yang payah nak menangis tau. Sebab dia panggil apa dia panggil jumudul ain. Jumudul ain ni hati beku, mata beku. Bila mata beku ni dia payah nak menangis. Payah nak menangis apabila berlaku solat tahajud. Kita solat tahajud malam-malam misal contoh. Nak mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Nak mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala sebab kita kena mengadu dengan Tuhan. Kerana Allah Subhanahu wa taala ni dia bersifat dengan sifat as-samadaniyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa dan Allah tu as-samadaniyah. Allahus samad ni Allah tempat kita nak merayu, tempat kita nak cerita, tempat kita nak mengadu, tempat kita nak berdoalah kepada Tuhan. Dan Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha mendengar. Jadi kita kena ada sifat hibah sikit. Duduk sekejap-sekejap menangis. Menangis bukan menangis kerana cerita Hindustan. Menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita air mata kita mengalir tu, biarlah mengalir tu ada manfaat. Keluar air mata tu biar ada manfaat, jangan keluar air mata yang tidak ada manfaat. Nanti kita akan bertemu nanti. Bab-bab menangis nanti di dalam kitab kita ini insya-Allah. Jadi dia sebut lagi bila disebutkan maut, misal contoh.
Bila disebut maut, dia tidak terasa apa-apa. Sebut mati. Ni marah pula ustaz. Ustaz cakap tuan-tuan, ustaz tengok tuan-tuan ni tak lama dah nak mati. Marah pula Pak Ustaz. Sedangkan betul ustaz tengok tuan-tuan ni tak lama dah nak mati. Sebab apa? Sebab tua-tua. Pak marah ustaz. Gora apa lagu tu dia. Marah ustaz. Gurauan itu pun tidak ada masalah. Ustaz rasa tidak ada masalah kalau kita mengambil. Betul. Kita ni saat menunggu mati dah. Tak lama lagi dah nak mati tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tahu bila tuan-tuan nak mati? Tahu? Haji Ibrahim tahu bila nak mati? Tak tahu? Tak tahu. Kita tak tahu. Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan iza ja'a ajal. Apabila datang ajal, sampai ajal, Allah tak akan tangguhkan. Fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tak akan tangguhkan bila dia tak boleh nak cepat dan tak boleh nak pelambat. Kita kata Tuhan nanti dulu, tahun depan aku mati, tahun ni tak siap lagi urusan aku dengan dunia ni, tahun depan aku mati. Tak boleh. Ada. Kalau katalah saat kematian kita, Tuhan nanti dulu tangguhlah. Ataupun kita nak minta mati cepat. Nak minta mati cepat. Tuhan aku nak mati sekarang lah. Sesok sangat duduk atas dunia ni. Serabut sangat duduk atas dunia. Tak boleh. Kita tak boleh nak minta dengan Tuhan. Sebab kematian itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita mati. Jadi dia sebut, kata Tuhan kita ni, jangan biarkan hatimu keras. Bila disebut pasal mati pun tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa. Tak boleh. Jangan sebut-sebut mati ni. Jangan gua mati ni. Mati sungguh. Mati memang tetap mati. Gurau ke tak gurau ke pasti akan datang. Nah, bila tempoh kita tak tahu. Kata orang muda lama mati, orang tua cepat mati, orang tua pula yang cepat mati, yang sakit. Tak. Saya ramai jumpa kawan-kawan yang tua-tua lama lagi mati. Yang mati muda-muda. Nah, aksiden lah, belum mau mutu lah, macam-macam. Jadi kematian itu sebagai peringatan untuk kita. Supaya kita melakukan amal-amal soleh. Bekalan kita je ialah amal soleh lah. Nah, amal soleh. Tak ada benda lain. Tuan-tuan serupa, tuan-tuan cari bekalan dunia. Pagi-pagi keluar, pergi kerja. Untuk apa kita kerja? Sebab kita ada tiap-tiap bulan 25, 26 gaji. Kita nak bayar rumah, nak bayar handphone, nak bayar elektrik, nak bayar air, nak bayar kereta. Kita set dah. Hak selebihnya ada KSP. Masuk KSP berapa ratus, 500, 600 sebulan dan sebagainya. Ada orang masuk 1000, 2000 orang masuk KSP dah. Untuk apa tu KSP? Untuk apa simpanan tabung haji? Untuk pergi haji, untuk masa depan, masa tua nanti dan sebagainya, KSP. Begitu amalan kita dengan akhirat ni. Amalan kita ni. Mari masjid, belajar ilmu, sembahyang Jumaat. Bekalan kita masa kita di dalam kubur dan bekalan kita semasa kita di padang mahsyar nanti. Nah, untuk kita bawa di hadapan Allah, bila Allah tanya mana amalan-amalan kamu, nah ini Allah. Inilah qadar aku buat atas dunia dulu. Sebab kadang-kadang kita nak tunjuk semayang. Ni tuan semayang. Tuan tengok semayang pun tak kosong. Baca Quran pun 2 ayat. Nah, ni ngaji ni. Di ngaji pun duduk menyandar di depan kelena. Bukan tuan-tuan. Bukan tuan-tuan. Tapi kalau terasa pada muka. Gitu ni. Ini nak bawa bekalan. Kalau Allah kata, tak ada guna lah kau. Dia jadikan faja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Sudah. Aku ramah-ramah amalan tadi. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah selidik amalan kita satu persatu. Allah ambil amalan tadi dia ramah-ramah, dia jadikan seperti debu yang berterbangan. Anak-anak kita. Masa tu kita mati belakang dah, tak boleh balik ke dunia dah. Dunia pun tak ada dah untuk kita buat amal soleh. Nah, dunia tak ada dah. Kita nak buat amal soleh tak ada dah. Dunia tak ada dah tuan. Walaupun Allah sebut walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Surah apa tu? Surah Fatihah ke surah apa? Surah apa Haji Ibrahim? Sejadah, nasib baik Haji Ibrahim tahu.
Kalau Haji Ibrahim tak ada sebut hari ni, aku tak main mengajar dah. Surah sejadah. Tengok Muhammad, umat kamu, kata Allah. Tunduk malu di hadapan Allah. Nah, baru rasa tunduk, baru rasa malu dengan Tuhan. Di akhirat nanti. Nah, baru rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas mereka berdoa, wahai Tuhan, mereka berdoa, aku dah melihat dan aku dah mendengar. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Dengan neraka, tengok neraka. Ada, tengok neraka. Absona wasamina farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Kini kami dah yakin. Nak buat amal soleh apa lagi? Mu duduk dalam akhirat, mu duduk di padang mahsyar, nanti nak bangkit ke dunia mana lagi? Tak boleh dah. Lalu kita kena cari. Di samping kita cari urusan dunia, dan kita kena cari urusan akhirat. Sedangkan juga dunia pun dikira sebagai barang akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam akhirat. Tuan-tuan pergi kerja hari-hari tu, tuan-tuan pergi kerja, ada semua dikira sebagai di akhirat nanti. Nah, kerja kita pula didasari dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap satu kerja itu dengan niat, dan Allah memberi pahala mengikut qadar niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada setiap kali nak pergi, kita ada niat semua kerana Tuhan, lillahi ta'ala. Nah, supaya Tuhan ajar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayangku, ibadatku, hidupku, kehidupan aku dan kematian aku adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu. Kita cari harta dunia, samalah kita cari harta akhirat. Cuma harta akhirat tak nampak. Bila nampak di akhirat nanti, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghisap amalan-amalan kita. Masa tu kita tak boleh nak rajak balik dah ke dunia dan sebagainya. Tak boleh dah. Nah, tak ada tempat dah untuk kita balik nak buat. Masalah ni buat sebelum kita mati. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni pun ada sahabat saya. Sahabat tu, ialah orang tu ada juga. Tapi dia selalu, kalau dulu saya berjalan ke Palestin, dia pergi ikut saya Palestin. Saya pergi Jordan, pergi Mesir, dia ikut saya pergi Mesir. Kita buat rombongan. Saya pergi ke Morocco, saya pergi ke Turki, Morocco, Sepanyol, dia ikut saya. Ada 2-3 bulan lepas dia cakap saya, dia cakap, Ustaz, kalau Ustaz nak pergi Uzbek, saya nak pergi. Tapi saya pergi ngajar 2 bulan yang pertama tu, tidak bulan ni saya tak jumpa, bulan lepas saya tak jumpa. Saya tanya, mana Haji? Tak ada ni. Nah, kata Haji tak sihat tu. Oh, tak sihat, tak apalah. Hari ni saya dengar dia dah meninggal. Ialah dia umur dah 70 lebih dah lah. Tapi selalu dia ada surau dia. Kalau saya pergi kuliah subuh di surau Masjid Mutakin tu, Masjid Mutakin Wangsa Melawati kan, dia memang kalau saya pergi, dia kata, saya ni Ustaz, selamat semayang mengaji kuliah maghrib di surau saya lah. Sedap juga Ustaz-Ustaz pun dia kata. Tapi kalau kuliah Ustaz, saya datang. Jadi bila dia tak datang, kita teringatlah mana cari ni kan. Rupa-rupanya Allah dah ambil dia. Lepas tu kalau dia tak ada bekalan, tapi kita tahu dia ni orang kaki masjid lah, kaki surau lah. Pergi cari ustaz ngaji, ustaz mana ngajar, dia belajar. Walaupun tak ada kitab macam tuan-tuan. Tapi dia bawa telinga lah. Jangan tuan-tuan telinga pun tak bawa, dalam kitab tak ada apa barang. Jangan. Begitu dah. Jadi kena ingat. Habis itulah. Tak ada lah. Tak boleh lah dia nak sembahyang, tak boleh nak pergi masjid, tak boleh. Sebab dah mati dah. Habis dah bekalan dia tu. Bekalan dia setakat tu dah habis dah. Tak boleh nak buat apa dah. Orang mati. Jadi kita belum mati ni, kita kena cari bekalan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Sesalan atas dunia kita boleh baiki. Tapi kalau sesal di akhirat, tak boleh nak baiki dah. Tak boleh nak baiki. Samalah. Ustaz sebut pada tuan-tuan pun samalah, lebih kurang lah kita. Tak ada beza, tak ada lebih, tak ada kurang. Kita sama. Sebab tu Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan lagi.
dan tidak gentar mendengar janji-janji balasan dari Allah dan ancamannya mengenai hal ehwal akhirat. Tak takut. Kalau dijanjikan orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang melakukan maksiat lah. Maknanya orang yang melakukan maksiat, tempat dia di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita rasa gerung. Dia tak takut dengan mendengar janji balasan akhirat dan ancaman Allah. Dia tak rasa takut langsung. Dia buat je amalan-amalan jahat. Nah, tak ada langsung teringin nak mari ke masjid, sembahyang berjemaah, tak ada. Setidak-tidaknya kalau katalah tak adalah zuhur, asar, marilah sembahyang maghrib berjemaah, duduklah dalam majlis ilmu. Nah, janganlah sampai ustaz sampai pakat balik. Dah lah ustaz lewat mari, ustaz ingat kau ramai, sampai pakat balik. Balik rupanya. Bukan di sini, tapi di Sri Rampai lah. Nah. Boleh borak lama-lama. Nah, lama-lama boleh borak, tapi bila ustaz sampai, ustaz sampai, balik dulu. Balik. Ustaz ingat kau tunggu ustaz. Kau tunggu mu di pintu syurga nanti. Mana? Jadi kita kena ada rasa gerun, rasa takut dengan janji-janji balasan daripada Allah, dan ancaman-ancaman mengenai hal ehwal akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya' minallahi ta'ala al-qalbul qasi, kata Nabi, artinya yang amat jauh kepada Allah Ta'ala ialah hati yang keras. Orang yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah orang yang hatinya keras. Enggak. Keras. Degil. Bahasa kita sebut degil lah. Ataupun cepat nak marah. Sikit cepat nak marah. Sikit-sikit cepat nak menantangkan orang. Nak menantangkan orang. Nah, bahasa menantang. Selalu orang menantang. Silap sikit nak marah ke orang. Silap sikit nak marah ke orang. Sifat marah tu tak apalah, fitrah. Tapi maknanya kalau kita mari nak marah, lepas tu kita istighfar, tak apalah. Mari mana kita mari bahasa nak marah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebab tu Nabi SAW suruh kita selalu perbanyakkan zikir. Zikir ni ada dua lah, zikir lisan, zikir qalbi. Kalau kita tak ada berasa malas sangat zikir dengan lisan, sebut dengan zikir, sebut dengan hati. Dalam hati pun tak apa. Tuan-tuan belilah tasbih digital tu. Tak salah pakai tasbih yang bulat tu, nanti nampak pelik pula. Tuan-tuan nak berjalan, nak ke mana ni. Yang digital tu letak di tangan. Kira, berapa sampai. 1,000 contoh. Tapi janganlah lebih 1,000, janganlah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan zikir 1,000, nanti tuan-tuan masuk syurga dulu pada ustaz. Itu nasihat tu dengar. Jadi maknanya tuan-tuan buat zikir-zikir. Supaya hati kita tidak keras. Hati kita tidak keras dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah tuan-tuan, sebab tu kita ni kadang-kadang nak zikir pun malah, nak baca Quran pun malah, nak selawat pun malah, nak istighfar malah. Sebab apa? Sebab hati kita keras. Hati kita bergelombang dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bergelombang dengan dosa dan maksiat, dosa ni melalui telinga, dosa melalui mata, dosa melalui hati. Apatah lagi tangan dan kaki kita tidak dekat dengan tidak dekat dengan masjid contoh, jauh dengan masjid, tak jalan kaki mari masjid. Tapi boleh jalan kaki kita tempat lain apa semua ni. Maknanya hati kita jadi keras. Hati kita jadi keras. Batu kata Nabi tadi, ab'adul asya' minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Yang amat jauh kepada Allah Ta'ala ialah hati yang keras. Tapi tuan-tuan ingat, orang yang mengajar tu pun tidaklah sebaik mana pun. Tapi kita belajar, kita ada ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi pendinding bagi kita nanti. Okey. Minasyaqa'i arba' kata Nabi. Qaswatul qalb wa jumudul ain wal hirsu wa taulul amal. 4 perkara menjadi tanda kejahatan. Kata Nabi, 4 perkara menjadi tanda-tanda kejahatan. Apa dia? Hati keras. Hati keras.
sikap jadi keras. Mata yang beku, wajumudul ain, Ustaz sebut tadi wajumudul ain ni maknanya mata beku, tak menangis, tak ada langsung rasa nak menangis, tak ada rasa langsung takut dengan Tuhan. Ataupun kita dengar orang-orang yang kita sayangi, kawan-kawan kita bunyi meninggal, rasa nak meleleh air mata cerita. Tu dia di antara yang panggil hati dia mudah tersentuh. Hati mudah tersentuh. Wal hirsu yakni sentiasa berkira-kira. Ustaz nak letak satu je, berkira-kira ni kadang-kadang kita kira amalan kita pun ada juga. Oh, saya tadi semaya subuh berjemaah, alhamdulillah dapat 25 darjat. Semaya maghrib saat ni saya ingat wala kepala. Kenapa saya ingat ni? Oh, pahala jemaah maghrib. Ada tuan-tuan saya ingat kepala tadi? Ada kan? Tapi duk kira pahala banyak dunia aku ni. Zikir hari ni pun dah ni 100. Banyak dah. Aku semaya jemaah 27. Banyak. Duk kira-kira amalan. Berkira-kira amalan. Ataupun dia sentiasa berkira-kira ni, di antara kata juga dia sifat sifat yang mengungkit-ungkit. Walaupun ada lagi dalam bentuk mungkit yang lain, tapi berkira-kira nak bagi nanti duit aku habis. Bukan mungkit. Mana apa macam mana kata? Kalau nak bagi duit kau, nak bagi sedekah kau tu, nanti habis duit aku lah. Apa dia bagi? Istilah dia apa? Berkira-kira lah sangat dah. Kira takut habis duit, nak sedekah ke masjid, nak sedekah ke anak yatim, nak sedekah ke orang-orang yang memerlukan. Berkira-kira duitnya, harta dia tu. Dan yang terakhir, yang keempat, wa taulul amal, panjang harapan, panjang angan-angan. Angan-angan dia nak jadi, nak ahli syurga, masuk syurga, tapi semayang malas. Baca Quran malas, masjid tak datang. Datang masjid bila ada majlis besar-besar, panggil ustaz-ustaz penceramah. Penceramah hebat-hebat mari. Pasal penceramah hebat dengan penceramah tak hebat pun serupa ya tuan-tuan. Tu glamour kerana dia mungkin masuk TV. Tapi kadang-kadang ilmu ustaz dalam TV dengan ustaz yang duduk luar tu sama lebih kurang. Cara masing-masing. Penyampaian tu cara masing-masing. Ilmu sama. Tak ada seorang abu ustaz ajuk orang tuan-tuan nak masuk syurga shortcut. Nak pergi neraka kena ku jauh. Tak ada. Semuanya sama belaka. Nak masuk syurga ni cara Tuhan yang ajar, Nabi ajar. Nak masuk neraka ni cara Nabi, atau nak masuk neraka ni cara yang Nabi ajar. Gitu je sebenarnya. Ada dalil dan hujah. Dalil dan hujah. Tapi bila mari tiga tu. Tiga kambing. Bakar kambing, makan kambing. Sebut pun saja tu juga. Saya sebut makan kambing pun rasanya belah-belah tahun ngajar tak ada apa. Tuan-tuan ada buat masakan kambing? Haji Ibrahim? Tak ada Balik. Jadi mana 4 benda ni dia kata empat perkara yang menjadi tanda kejahatan. Di antara. Ada lagi tanda-tanda kejahatan yang lain. Tanda-tanda kejahatan yang lain. Awasilah diri anda dari 4 sifat yang berbahaya ini. Kata tuan kitab berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala tiada akan menerima doa dari hati yang lalai. Semayang lalai, doa lalai. Semayang tapi lalai. Kalau ikut pada Buya Hamka, orang semayang lalai ni dia kata, semayang tapi lepas pada semayang buat perkara-perkara dosa dan maksiat dengan Allah. Ada yang dikatakan lalai ni bila kita semayang, kita tak jaga tamak nina. Kita tak jaga tamak nina. Kita semayang ni dengan laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu bukan tamakninah, tapi laju pada situ. Laju pada bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak tahu tajwid mana, litak pukiat ke mana, baca gitu.
Baca inna atana kal qasab sallallahu alaihi wasallam inna syani'aka wal abtar. Wah, semaya rokok. Tak cara situ. Tak ada lah nak mari rasa perlahan. Sebab tamak ninah ni ketika mana? Tamak ninah ni ketika pertama, ketika rokok je. Tamak ninah. Kita rokok, bila kita rokok, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhanal azim ke subhanal a'la? Rokok. Azim. Subhanal azim wa bihamdi. Tak ingat kata semaya kat dia. Subhanal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Sekali. Sunnah Nabi 3. Subhanal azim wa bihamdi. Subhanal azim wa bihamdi. Subhanal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Tegak dulu. Jangan sami Allahu liman hamidah. Tak tegak terus nak rokok lalu. Itu tidak tamak ninah. Tamak ninah apabila kita daripada rokok naik tegak tu sami Allahu liman hamidah. Kalau tu imam sebut sami Allahu liman hamidah, kita jawab apa? Lakal apa ni? Rabbana lakal hamd. Kita jawab Rabbana lakal hamd, bukan kita jawab sami Allahu liman hamidah juga. Salah kau ustaz? Tak salah. Tapi gayanya lain macam tu. Tu imam bila dia jawab sami Allah, bila dia kata sami Allahu liman hamidah, kita jawab Rabbana lakal hamd. Itu. Di tegak, patu baru kita sujud. Itu tamak ninah. Sebab tu tamak ninah ni masa rokok, masa i'tidal, masa sujud, masa duduk di antara dua sujud, dan masa sujud yang kedua nak naik kepada rakaat yang seterusnya. Itu tamak ninah. Tapi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir, itu bukan tak ada tamak ninah, tu laju. Tapi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, lagi salah lah, lagi salah. Salah dah. Lepas tu baca Fatihah molek-molek. Dengan cara tamak ninah, dengan cara bertajwid perlahan, jangan laju-laju dan sebagainya. Nah. Jadi di antara yang kita ngaji ni dia sebut Allah tidak terima doa orang yang hatinya lalai. Hati lalai, hati keras. Nah, doa ya Allah bana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Doaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Tak tahu ke pesat. Doa. Nah, kita nak pergi buta duit orang bukan main pujuk. Wajib punya duit sikit. Tetik terening orang Kelantan kata. Siapa Kelantan sini? Tak ada seorang habuk. Aku seorang. Ada juga. Nah, bukan main kita berjumpa dengan orang cakap, Baji, saya nak buta duit boleh ke? Marilah 50,000. Allah boleh. Tak ada masalah. Buta lah. Tapi minta dengan tu orang amin. Lepas tu tuan-tuan kalau baca doa, kalau tu imam baca doa gitu, tuan-tuan kena perhati molek. Takut dia baca doa lain. Nah, jadi mana perhati molek-molek lah. Nah, jangan baca doa biar tak butir. Sebab tu kita baca doa ni kena tengok balik. Saya dengar kadang-kadang bagi salah pun ada baca doa, kalau salah bagi. Nah, sebab bahasa Arab ni bila salah bagi, baca doa salah bagi, dia jadi benda lain. Benda lain. Nah, atau pergi ingat takut-takut tu imam baca doa nak bini dua ke, kahwin dua ke, kita duk amin-amin. Tu imam kahwin dua, kita duk pak bini. Ada berani Haji Ibrahim? Tak ada berani. Kalau kau berani, silakan. Aku takut. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat, jangan lalai masa kita berdoa, masa kita baca zikir, masa kita baca Quran, dan dalam kita sembahyang. Sebab orang lalai kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang lalai. Okey. Sifat lalai itu adalah, kata tuan kitab, sifat yang lain. Sifat lalai itu adalah sifat yang lain. Tidak sama dengan sifat keras hati. Lalai dengan keras hati lain, kata tuan kitab. Lain, Sifat ini adalah tercela dan mengandungi bahaya yang sangat besar. Sifat lalai itu adalah sifat yang lain, tidak sama dengan sifat keras hati. Tak sama. Nah, tak sama. Sifat ini adalah tercela dan mengandungi bahaya yang besar. Sifat lalai. Bahaya yang sangat besar, kata tuan kita.
Hati yang lalai ialah hati yang tidak tahu diuntung dan tidak sedar ketika diingatkan dengan berbagai-bagai petunjuk daripada perintah-perintah Allah Ta'ala dan lain-lain. Maknanya apa saja dalam Quran, dia tak dengar. Nah, sebutlah neraka, masuk neraka, dibakar, dilayur, dipanggang. Tak ada rasa apa. Jangan nak buat benda tu masuk neraka. Sikit-sikit neraka. Marah kau orang pula dah. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Dia seorang masuk syurga. Selalu. Tu kerah ni. Kenal? Sikap kerah dan sikap lalai dengan Allah. Tapi dia kata sini sikap lalai ni tidak tahu diuntung dan tidak sedar ketika diingatkan dengan berbagai-bagai petunjuk dari perintah Allah. Sedangkan kita duk minta petunjuk dengan Tuhan semua. Nah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahai Tuhan, tunjuklah aku, berilah hidayah kepada aku, wahdini wa'afini. Ampunkanlah aku, wa'afini wa'fu anni. Maknanya kita tak minta hidayah, tapi bila orang bagi petunjuk cara hidayah Quran apa ni, petunjuk melalui Al-Quran dan hadis, kita tak dengar, kita tak ikut. Itulah dia panggil lalai lah tu. Ia tidak akan mengendahkan sama sekali nasihat-nasihat itu, tak endah langsung pasal nasihat itu, kerana hatinya telah dibelengui oleh sifat lalai dan lupa disebabkan terlalu banyak urusan pekerjaan dan permainan dari bermacam-macam keindahan dunia dan peluasan hawa nafsu. Karena dia ikut hawa nafsu sangat, dia ikut hawa nafsu sehingga dia tak rasa apa pun dengan nasihat, tak ada terasa pasal dengar ayat Quran pun tak ada rasa takut dengan Tuhan. Sedangkan kita ni ada 5 sifat. Sifat orang mukmin yang sebenar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bila kita ada 5 sifat ni, Allah bagi kita 3 sifat, 3 benda pada kita. Apa dia? Orang mukmin yang sebenarnya apabila disebut nama Allah, gementar hati dia. Hati dia jadi gementar. Hati dia jadi gementar. Gementar ni tinggal kerja-kerja urusan dunia, pergi ke masjid kalau dekat dengan masjid. Kalau lalu balik dengan motor nampak masjid dekat dah, tengok jam pun lama masuk asar dah, berhenti sembahyang masjid. Nah, berhenti sembahyang masjid. Jangan rasa susah nak berhenti di masjid. Nah, biasanya orang berasa nak berhenti di masjid ni, pertama dia nak kencing. Berhenti masjid mudah nak kencing. Berhenti di Petronas payah, ada satu tandas payah. Masjid banyak tandas. Jadi dia jenis style lama, dia berhenti di masjid. Lepas tu keluar masjid, tak ada pun nak masuk 5 sen ke 10 sen ke dalam tabur masjid. Nah. Jadi makna orang yang beriman dengan Allah, apabila sebut nama Allah, gementar hati dia. Apabila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka. Iman mereka bertambah. Orang baca Quran dia. Nah, suka dengar ataupun kita suka dengar orang ngaji, orang kata kan. Dengar orang. Iman kita boleh bertambah apatah lagi kalau kita baca sendiri. Orang yang baca Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran, kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca. Okey. Dan hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat tawakal dengan Tuhan. Sifat tawakal. Tawakal ni makna kita serah bulat-bulat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Kita ikhtiar, usaha, fatawakal ala Allah. Kita mesyuarat macam-macam mesyuarat dah. Habis dah. Kita mesyuarat, kita serah dengan Tuhan. Tiba-tiba tak jadi. Apa? Dah kita dah tawakal dah dengan Tuhan. Kita buat ada benda yang terbaik, ikhtiar kita dah ada dah. Ikhtiar kita dah selesai dah lah. Lepas tu Tuhan lah yang menjayakan atau tidak menjayakan. Macam orang masuk pilihan raya lah, orang pilihan raya. Tuan-tuan ada muka tuan-tuan Kuala Lumpur kan? Tuan Kuala Lumpur ni orang Selangor ni.
duduk apa ni, duduk pilihan raya beberapa negeri. Usaha kita semua tawakal ala Allah. Allah usaha kita berusaha, Allah yang menentukan kemenangan tak kemenangan. Tak? Tapi ikhtiar yang kita buat macam ni, kita buat macam ni, kita buat macam ni, lepas tu Allah yang memberi kemenangan. Sebab tu kita kadang-kadang katalah orang masuk pilihan raya, kalau dia tak menang dia tidak kecewa sebab dia usaha dah. Baca tahlil, baca yasin, sembahyang, ajak pergi buat sana, culo sana, culo sini. Ada jumpa orang sana, jumpa orang sini, kecek sana, kecek sini. Macam-macam dah buat dah. Lepas tu tawakal ala Allah. Dah. Orang yang peras ni, orang yang dah buat belakang, dia tak bergantung kepada Tuhan. Bila dia kalah, dia nak bunuh diri. Contoh, orang masuk pilihan raya lah. Ada masuk pilihan raya. Tapi tuan-tuan jangan main-main. Aku ni orang Selangor. Tapi saya ngundi di Titiwangsa. Saya ngundi di Titiwangsa. Kira habis itu. Yang ketiga, yang keempat, mereka mendirikan sembahyang, buat kerja amal soleh tadi dengan sembahyang, dan mereka berinfak di jalan Allah. 5 benda. Bila dia buat 5 benda ni, kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ni benar-benar orang yang beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Allah akan beri kepada mereka darjat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, Allah ampun dosa dia. Wa rizqun karim, dan Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki yang terbaiklah. Okey nah. Sikit lagi kita masuk Allah Taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kata Allah, ingatlah Tuhan di dalam hatimu. Sebab tu Tuhan kata, fazkuruni azkurkum, ingat aku ingat kamu. Ingatlah Tuhan di dalam hatimu dalam keadaan rendah hati dan takut. Mana doa kepada Tuhan dengan perasaan rendah diri dan rasa takut. Takut Tuhan tak terima doa kita. Takut Tuhan tak terima doa. Takut Tuhan tolak doa kita. Takut, benda takut. Tapi kita masa berdoa jangan kuat-kuat. Rabbana zalamna, jangan. Slow-slow je. Pelan. Dengan tadarruan. Tadarruan ni rendahkan diri, rendahkan. Dan bukan dengan suara keras di waktu pagi dan di waktu petang. Macam kita nak berzikir, nak tahlil kan. La ilaha illallah. Tak payah la ilaha, siapa berdiri ada. Cabut piuh pun ada. Ada saya tengok dalam YouTube tu dia. Saya tengok dalam YouTube. Dia duduk kat tiang. Begini, duduk sebelah dia. Dia duduk terus. Dia tak perasan-perasan pun telah pelagak. Kepala dia belagak dengan tiang. Nak cabut habis piuh-piuh dan sebagainya. Ya Allah. Ayalah gitu kan. Kita slow je lah. Wajah tuan-tuan wajah apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cukup lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan cara zikir. Kalau doa pun lagu tu slow-slow. Biar kita faham doa kita tu lagi baik. Tak faham doa kita, cakap dalam bahasa Melayu. InsyaAllah Tuhan faham. Bahasa pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau tergolong ke dalam kumpulan orang-orang yang lalai. Kata Allah. Jangan sampai kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai. Tidak? Kita berhenti setakat itulah, insyaAllah. Kita sambung bulan depan pula. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah letakkan kita di syurga Allah. Jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Biar kita di syurga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي